mari kita pergi pada section C, yang mana section C ni tidak ada pilihan. Dulu memang ada 2 pilihan, kena jawab satu. Yang tadi 2 pilihan, jawab satu. Yang ni tidak ada pilihan, wajib jawab. Okey. Sebab soalan ni agak baru, iaitu masuk dalam tajuk fizik kuantum, maka mari kita bincang ini dulu. Alright, soalan nombor 11. Gambar rajah 11.1 menunjukkan corak yang diperhatikan pada skrin apabila alur elektron dibiarkan melalui kepingan nipis filem grafik ataupun grafit dalam senapan elektron. Okey, senapan elektron ni kamu dah pernah jumpa dalam OSK ataupun osiloskop sinar katod ataupun cathode ray osiloskop, yang mana kita tahu bahawa elektron ataupun sinar katod itu sendiri dia ada beberapa sifat lah. Berhalaju tinggi, atau apa ni? Dia bercas negatif. Apa lagi? Bergerak lurus. Yang mana bila dia langgar palang tiup maltis kan, dia akan masih kebayang. Lepas tu boleh dipesongkan. Okay. Dia boleh dipesongkan oleh 2 medan lah. Yang pertama ialah medan magnet, dan yang kedua adalah medan elektrik. Okey, ini poin yang kamu perlu tahu berkenaan dengan sinar katod. Yang mana sinar katod ni adalah fast moving elektron. Elektron yang kita tembakkan dia menggunakan pancaran termion, lepas tu ada senapan elektron. Itu semua kita dah pernah tengok dalam tajuk elektronik. Okey. Apakah maksud kedualan gelombang zarah? Ini yang telah perkenalkan oleh de Broglie. Disebut de Broglie, friend de Broglie kan, ataupun friend de Broglie ni, yang mana dia kata zarah ini bersifat gelombang dan gelombang juga boleh bersifat zarah. So kedualan gelombang zarah ialah keadaan apabila cahaya dan jirim menunjukkan kedua-dua sifat gelombang dan zarah. Ini definisi bagi kedualan ataupun duality of wave particle. Wave particle duality. Macam tu nama segera dia. Alright, so kedua-duanya boleh menunjukkan sifat. Contohnya gelombang cahaya boleh menghasilkan bersifat zarah, dan elektron sebenarnya dia zarah sebab dia ada jisim. Maka dia juga menunjukkan sifat gelombang. Ini yang diperkenalkan oleh de Broglie dan juga Albert Einstein, yang mengatakan bahawa dia adalah duality lah, hasil gabungan daripada kedua-dua tu, yang mana terhasil formula lambda sama dengan H perkan dengan P, iaitu momentum, yang mana lambda juga sama dengan H per dengan mv. Sebab apa ni tiba-tiba ada jisim kan? That's why kita boleh kira untuk halaju elektron itu, sebab elektron mempunyai jisim. Cahaya tidak ada jisim. Okey, foton pun tidak ada jisim. Tapi kita boleh masukkan untuk elektron ni, dia mempunyai panjang gelombang. Sekiranya laju dia sangat tinggi, maka panjang gelombang dia pendek dan boleh dicerap lah. Okey. Mari kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan sebelah B. Okey. Rajah 11.2 menunjukkan elektron yang dipecukan pada beza keupayaan 400 volt. Okey, V dia 400 volt. Di dalam senapan elektron tersebut mencapai halaju maksimum. V max dia, ini V besar, ini V kecil. V maksimum dia adalah 1.19 kali 10 kuasa 7 meter per saat. Panjang gelombang dia, lambda dia adalah 6.12 kali 10 kuasa negatif 11 meter. Nampak? Lebih kurang dalam 612 nanometer. Okay, 612 nanometer saja. Lepas tu apa lagi dia sebut? Rajah 11.3 pula menunjukkan dipecukan pada beza upaya 4000. Yang ni beza upaya dia 4000. Di dalam senapan elektron, halaju maksimum dia Vmax sama dengan 3.75 kali 10 kuasa 7 meter per saat. Sama tak halaju cahaya? Tak sama. Halaju cahaya adalah 3 kali 10 kuasa 8. Ni rendah sikit lah. Dia tak boleh sampai sebab apa? Dia ada jisim. Maka dia tidak boleh bergerak sama laju dengan halaju cahaya, yang mana juga halaju bagi elektromagnetic spectrum. Yang itulah radio wave, microwave semua sampai gamma ray tu. Okey. Yang ni Vmax, lepas tu lambda dia berapa? 1.94 kali 10 kuasa negatif 11 meter. Okey. Sekarang ni daripada sini kita nak buat perbandingan. Sebab dia akan minta tanya soalan perbandingan. Okey, berdasarkan rajah 11.2 dan 11.3, bandingkan beza keupayaan. Okey, perkara yang kamu nak bandingkan ialah yang pertama, beza keupayaan elektrik antara kathod dan anod. Yang kedua, kelajuan maksimum elektron. Dan yang ketiga, panjang gelombang alur elektron.
Yang ni kamu tengok nilai tadi, kamu dah boleh banding semua dah. Okey. Lepas tu nyatakan hubungan antara kelajuan maksimum elektron dengan panjang gelombang. Itu dah. Seterusnya, nyatakan nama bagi panjang gelombang alur elektron tersebut. Panjang gelombang ini kita namakan sebagai panjang gelombang de Broglie. Okey. Alright. Jadi macam mana nak tulis? Sebabkan masa tak berapa panjang, cikgu terus ambil jawapan ni. Kamu boleh tengok jawapan ni. Yang pertama, beza upaya elektrik antara katalog dalam rajah 11.2 lebih kecil daripada 11.3. Tengok nilai dia. Kan? Elektrik. Yang ni 400, yang ni 4000. So 11.2 lebih kecil. So rajah 11.2 kurang daripada rajah 11.3. Tapi kena ingat kat depan ni wajib tulis. Wajib tulis beza keupayaan tu. Mesti tulis balik. Sebab ini bukan kertas 2 section A. Yang ni section B. Wajib tulis kuantiti fizik apa yang dibandingkan. Mesti tulis. Okey, ni markah yang pertama. Markah yang kedua, kelajuan. Kelajuan maksimum, kamu dah nampak. Yang ni 1.19. Yang ni 3.75 bermaksud 11.2 kurang daripada. Kan? 11.2 lebih kecil. Lebih kecil tu kurang daripada lah. Rajah 11.3. Markah yang kedua. Seterusnya, panjang gelombang. Tengok panjang gelombang. Yang ni 6.12, yang ni 1.94. Bermaksud yang tadi ni, bila hal laju dia rendah, panjang gelombang dia tinggi. Yang ni bila hal laju dia tinggi, panjang gelombang dia rendah. Okey, bermaksud kamu akan dapat 11.2 lebih besar. Okey, yang ni lebih besar pula. Yang ni lebih kecil, yang ni lebih besar. Panjang gelombang rajah 11.2 lebih besar daripada rajah 11.3. Okey, 3 markah. 3 markah dalam tangan. Seterusnya, mari kita tengok hubungan apa yang kita nak buat. Yang pertama ialah hubungan antara laju maksimum dengan panjang gelombang. Apabila kelajuan maksimum elektron bertambah, panjang gelombang juga akan bertambah. Okey, panjang gelombang semakin bertambah laju maksimum, semakin bertambah panjang gelombang. Kejap. Betul kat sini. Hal laju maksimum mana hal laju? Beza upaya yang ni. Hal laju dengan panjang gelombang. Kalau ikut dia tak salah. Kejap. Semakin bertambah apabila kelajuan maksimum elektron bertambah, panjang gelombang alur bertambah. Oh, no. Alur maksimum 1.19, 3.75. Bertambah, berkurang. Ini tersalah ni. Bukan turut bertambah. Sepatutnya dia mesti berkurang. Sini berkurang. Okey, apabila kelajuan maksimum elektron bertambah, panjang gelombang alur elektron turut akan berkurang. Ataupun berkurang je lah. Satu bertambah, satu berkurang. Sebab kita nampak kat sini. Dia songsang kat sini. Kan, ni hal laju bertambah. Ini, subhanallah. Betul lah. Okey, panjang gelombang dengan, tapi kalau ikut formula, kejap ya. Lambda sama dengan HMB. Dia kaitkan dengan panjang gelombang dengan panjang gelombang. Ya betul. Jadi kalau dia adalah berkadar songsang. So maksudnya di sini salah kat sini ya. Apabila kelajuan maksimum elektron bertambah, panjang gelombang alur elektron berkurang. Okey, kamu betulkan yang tu. Mesti berkurang. Okey, soalan seterusnya. Dia ada bagi hubungan lagi. Oh, ada satu lagi nama dia. Dia tanya nama kan. So, nama dia adalah panjang gelombang de Broglie. Okey, panjang gelombang de Broglie. Ini markah yang ke-5. Yang tadi ini markah yang ke-4. So, nama dia adalah panjang gelombang de Broglie. Okey, mari kita tengok pada soalan yang seterusnya. Okey, rajah 9.4 menunjukkan alur elektron yang dipecukan pada beza keupayaan 5000 volt. Lagi besar ni, 5000 volt ataupun 5 kilovolt. Dalam senapan elektron, alur elektron tersebut dibiarkan melalui kepingan nipis grafit tadi. Corak yang dipaparkan pada skrin adalah rajah 11.1. 11.1 yang tadi, yang bulat-bulat tu kan. Okey, lepas tu nyatakan dua sifat elektron yang membolehkannya memaparkan corak tersebut pada skrin. Okey, apa dua ciri ni? Antara 4 ciri yang cikgu bagi tadi tu, kita masih boleh sebut dan juga mungkin yang ni. Dua cirinya ialah dia mempunyai sifat gelombang, sebab tu dia boleh terbelau. Ingat sifat gelombang dia apa? Dia boleh terbelau. Terbelau.
Okey. Sifat, sebab sebelum ni kita belajar dalam tajuk gelombang, pembelauan ni berlaku pada gelombang. Kan? Bila gelombang boleh bukan setakat terbelau, dia boleh 4 fenomena itu, iaitu terbias ataupun pembiasan, pantulan, pembelauan dan juga interference. Maka bila kita lalukan elektron pun boleh terbelau, maka that's why kita sebutkan elektron ini mempunyai sifat gelombang. Okay, dia mempunyai sifat gelombang. Yang kedua adalah alur elektron mempunyai panjang gelombang. Daripada formula yang tadi tu, dia kata dia mempunyai yang tadilah lambda sama dengan H, pemala Planck, H ni per kandungan P. P ni adalah apa? Momentum. Yang momentum hanya ada jisim. Yang ada jisim bahawa ada momentum. Maka kita boleh dapat formula ni, MV yang tadi lambda sama dengan MV, bermaksud elektron juga mempunyai panjang gelombang. Kalau macam kita juga ada panjang gelombang, tapi panjang gelombang kita sangat-sangat kecil disebabkan jisim kita yang sangat-sangat besar nak banding dengan elektron. That's why kalau kita bergerak ni, kita tak boleh nampak panjang gelombang kita. Jadi kita ni tak boleh lah. Melainkan kita boleh bergerak pada hala itu cahaya, barulah panjang gelombang tu dapat dicerap. Okay? Tapi takkan kita nak gerak hala itu cahaya kan? Tak mungkin lah. Okay, so ini dua perkara yang kamu boleh masukkan bagi sifat-sifat elektron itu. Okay, mari kita tengok soalan yang seterusnya. Sebab ini soalan yang baru ni, masih tak banyak soalan yang berkaitan dengan ni. Jadi soalan ni sangat baguslah untuk kita bincangkan. Alright, itu dua sifat, dua markah tadi. Yang kedua, tentukan panjang gelombang elektron, dia nak lambda, yang dipucukkan sehingga mencapai kelajuan maksimum. Vmax dia adalah 4.19. H dia bagi, semua jisim pun dia bagi. Maka yang ni senanglah, kita guna formula tadi lah. Lambda sama dengan H per kandungan MV. Okay, dia nak apa? Dia nak lambda. Dia nak lambda lah. So kita akan letak 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 joule second per kandungan jisim kita adalah 9.11 kali 10 kuasa negatif 31 kilogram. Darabkan dengan laju dia adalah 4.19 kali 10 kuasa 7 meter per saat. Okay. Sebenarnya kalau dari segi unit kita potong-potong, last kali kita akan dapat lambda ni dalam unit meter. Okay. So kamu tekan kalkulator. Kamu sepatutnya dapat, cikgu tengok jawapan tu lah. Okay, ni kat sini kamu sepatutnya dapat 1.74 kali 10 kuasa negatif 11 meter bersamaan dengan lebih kurang 174 nanometer. Okey, kita pergi pada seterusnya. Dua markah bermaksud kat sini markah yang pertama, ini markah yang kedua. Kalau nak ambil 4 titik perpuluhan lebih baik kan, sebab dia 10 kuasa negatif 11 ni agak banyak nombor dia kan. Maksud dia 0.0 banyak-banyak kan. So nak ambil sampai 4 titik perpuluhan pun boleh. Dah dapat nilai tu, lepas tu baru kamu tukar jadi 1.74 ni, kamu round off kan lepas tu lah. Lebih baik ambil 4 titik perpuluhan dulu, lebih selamat. Okey, soalan yang seterusnya, yang D. Mikroskop berkuasa tinggi diperlukan untuk mengkaji ciri-ciri virus. Ni kita tengok ni, zaman COVID ni. Okey kan? Rajah 9.5 menunjukkan mikroskop yang mempunyai kuasa pembesaran yang tinggi. Yang ni kita dah bincang dalam buku teks. Yang mana kalau kita guna sebelum ni, kita guna hanyalah menggunakan mikroskop cahaya. Macam kat mak-mak kita tu. Sama ada kita guna pantulan cahaya matahari ataupun kita pakai mentol. Kan? Tapi yang tu berapa kali ganda sangat. Yang ni sebab cahaya dia yang kita ada tu lah. Michael Jackson kena hantar balik India Utara ni. Panjang gelombang dia tidaklah sependek panjang gelombang elektron ini. Kan? Walaupun ni ada dalam 700 nanometer, 750 nanometer. Yang ni lebih kurang 450. Lebih kurang macam tu lah. 450 nanometer ke 700 nanometer. Sebab merah ni semakin panjang, lebih panjang gelombang. Cahaya yang datang, yang masa kita menggunakan mentol ataupun menggunakan pantulan cahaya matahari yang ada cermin tu, untuk mikroskop cahaya, dia tidak boleh menghasilkan pembesaran yang sangat-sangat besar. Dia punya nilai dia. Jadi kalau kita nak tengok dengan lebih dalam, zoom in lagi, kita kena menggunakan cahaya yang mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek. Jadi cahaya mana kita pakai? Kita guna cahaya daripada elektron. Ini yang kita namakan sebagai mikroskop elektron. Okay, so kita dia ada bagi maklumat kat sini apa yang kita perlukan untuk menghasilkan mikroskop elektron yang powerful ni. Dengan menggunakan pengetahuan tentang kedualan gelombang zarah, cadangkan reka bentuk mikroskop yang mempunyai kuasa pembesaran yang tinggi.
Kuasa pembesaran yang tinggi yang pertama. Untuk mengkaji ciri-ciri virus. Dalam pendengaran kamu, berikan penekanan dalam aspek jenis zarah yang digunakan. Ini poin yang pertama yang kita nak cari. Jenis zarah. Yang kedua, panjang gelombang zarah yang digunakan. Panjang gelombang dia. Yang ketiga, medium bagi pergerakan zarah. Sama ada dia bergerak dalam angin ke, dalam gas ke, dalam vacuum ke. Itu kita kena tahu. Lepas tu, voltan bagi bekalan kuasa dan juga kelajuan zarah. So, dia ada 5 perkara ini. Dia bagi tahu siap-siap lah sebab yang ni rare. Jarang-jarang kita jumpa soalan macam ni kan. Sebab lagipun ni yang baru. Kalau soalan yang sebelum-sebelum ni, kebat punya, dia tak akan sebut dah benda ni. Macam spring kan. Spring dia kata, nyatakan ciri-ciri spring untuk membuat, contohnya membuat spring motosikal. Dia sebut macam tu je. Dia tak bagi ni. Yang ni dia bagi 5 perkara. 5 perkara ni yang kita kena terangkan untuk dapat 10 markah. Okay, mari kita tengok. So, ini jawapan dia. Supaya lebih mudah kamu faham. Kamu boleh buat table standard 10 markah ni lebih mudah buat table. Okay, yang pertama, zarah yang digunakan ialah elektron. Ini dapat markah yang pertama. Okay, kita memang guna elektron. Jangan sebut kita nak gunakan cahaya. Kan? Kalau cahaya tu maksud dia panjang gelombang dia tinggi. Bila panjang gelombang tinggi, kuasa pembesaran dia adalah rendah. Kenapa kita nak guna elektron? Mempunyai panjang gelombang yang cukup pendek. Bila cukup pendek, dia punya, kita nak zoom, nak bagi nampak panjang gelombang tu, dia akan zoom daripada 1000 hingga ke 10,000 kali ganda. Daripada kali ganda. Apa dia kata ni? Kali ganda. Daripada mikroskop cahaya yang biasa kita guna tu. Itu yang diorang bila tengok, contoh tengok mata lalat. Kalau kita tengok bawah mikroskop biasa nampak macam tu je kan. Tapi kalau tengok guna mikroskop elektron ni, dia boleh zoom sampai kita nampak mata lalat tu macam apa? Macam sarang lebah. Lebih kurang macam tu lah. Bentuk hexagon apa semua kan. Subhanallah. Subhanallah. Okay, sama juga macam lampu kutek. Dia tunjuk sel darah merah itu. Okay, So, mempunyai panjang gelombang yang cukup pendek. Maka yang kedua, panjang gelombang yang kecil. Kita nak panjang gelombang kecil. Ini poin dia. Sebut panjang gelombang yang kecil. So, ini maka yang ketiga. Kenapa? Pembesaran imej yang tinggi dapat dihasilkan. Ataupun pembesaran imej yang besar. Sebab ayat soalan dia pembesaran imej yang tinggi ke? Dia ada sebut ke? Kuasa pembesaran yang tinggi. Kalau boleh kita elakkan lah. Pembesaran imej yang besar ke? Yang berkali ganda ke? Boleh guna ayat yang lain sikit daripada soalan. Ayat soalan. So ini markah yang keempat. Ruang vacuum digunakan. Ataupun dia tanya tadi kan. Dia tanya apa? Tidak. Dia sebut gelombang zarah. Medium. Medium kamu tulis lah. Medium pergerakan zarah ialah vacuum. Macam tu. Kita nak vacuum ni point dia. Okay, kenapa nak vacuum? Tak nak elektron berlanggar dengan molekul-molekul udara. Kalau ada udara, dia akan berlanggar. So, tiada halangan terhadap pergerakan elektron. Yang ni pun sama sebenarnya di dalam senapang elektron. Pun kita vacuumkan supaya halaju yang dihasilkan adalah halaju maksimum. Dia pergi tu maksimum tanpa ada friction daripada gas ke ataupun molekul gas ataupun molekul udara. Alright, seterusnya. Dia tanya apa tadi? Voltan bagi bekalan kuasa mesti nak tinggi lah. Voltan kuasa mesti tinggi. Okay. Kalau kamu buat kolom, 3 kolom tu, voltan kuasa pilihan kita adalah tinggi. Kenapa nak tinggi? Elektron dapat dipercutkan mencapai kelajuan yang maksimum ataupun yang tinggi. Okay, so ini markah yang ke-7, ini markah yang ke-8. Seterusnya, kelajuan elektron nak tinggi juga, mesti high speed punya. So ini markah yang ke-9. Panjang gelombang dia menjadi pendek. Okay. Yang ni kamu jangan keliru dengan V sama dengan F lambda. Kan? Yang ni kita kata V dengan lambda berkadar terus. Dah kalau halaju tinggi, panjang gelombang mesti tinggi juga. Ini untuk yang gelombang biasa sebab yang ni dia ada kaitan dengan frekuensi ini kita kekalkan malah. Alright, tapi yang ni lain. Kita gunakan formula yang tadi lambda sama dengan H per dengan MV. Okay, bila kita dah tinggikan kelajuan dia, frekuensi dia juga akan meningkat. Maka dia juga berkadar songsang dengan panjang gelombang. Semakin tinggi halaju dia, semakin berkurang panjang gelombang dia. Jadi panjang gelombang yang pendek inilah yang kita boleh zoom in sehingga kita nampak hampir 10,000 ke 10,000 kali ganda daripada pembesaran menggunakan mikroskop yang biasa. Selesailah tugasan kita hari ini. InsyaAllah ada rezeki ada umur kita akan
Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye.